Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah video request lah daripada salah seorang subscriber dan juga yang sering kali juga lah memberi komen di ruang SRTV ni, di mana datangnya daripada Amit KK yang bertanya mengenai soalan dia begini ya. Tuan Admin, apa kata next content bicara tentang status Sadil Ramdhani? Aku terbaca satu artikel kemungkinan Sadil kembali ke Liga Indonesia. Saya tidak ingat mana satu kelab di sana yang dikatakan berminat untuk pancing Sadil lah. So bukan Amit KK sajalah yang pernah bertanyakan soalan ni. Actually aku pernah beberapa kali mendapat soalan ni daripada anda yang pernah komen, dan kalau kita tengok dari segi sejarah, status Sadil ni yang akan dipancing oleh klub ataupun kembali Sadil ke Liga Indonesia ataupun dipancing oleh klub Eropah ni bukanlah satu benda yang asing sebenarnya. Dan daripada tahun so far lah, sepanjang aku follow dari tahun 2022, 2023, 2024, sekarang masuk 2025, masih berterusan cerita ni lah. So aku rasa tak salah aku naikkan cerita ni. Perbincangan daripada aku, pendapat aku, buah fikiran aku mengenai apa yang ada di kepala Sadil, lebih kurang macam tu. So sekali lagi, as a disclaimer, apa yang bakal aku cakap ni bukanlah benda yang official di mana Sadil akan lakukan, tapi ini lebih daripada pemikiran aku sepanjang aku follow career Sadil, sepanjang aku follow berita-berita Sadil ni lah. So again aku mau kamu tahu benda ni awal-awal lah. So nanti aku dapat di ruang komentar di bawah, kalau tak sah jangan cerita. Bukan pasal sah atau tidak sah, tapi ini again sekali lagi bercerita mengenai soalan yang telah diberikan dan aku memberikan pendapat, lebih kurang macam tu. So aku juga menjemput anda untuk meletakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah mengenai kamu rasa apa yang ada di dalam kepala Sadil sekarang ni, dan kamu rasa apa decision yang akan dibuat oleh Sabah FC mengenai status Sadil bersama Sabah FC. Okey, sebelum tu kita mulakan dahulu di mana klub yang berminat untuk mendapatkan Sadil ni adalah salah satu klub yang telah diterajui oleh salah seorang bekas jurulatih yang pernah beraksi di saingan Liga Super, iaitu Boyan Hodak bersama KL City, dan juga pernah bersama JDT tempoh pada masa tu, di mana Boyan Hodak ni bukanlah satu individu yang asing di saingan Liga Super ni. Even beliau sekalipun telah memegang beberapa piala yang dipertandingkan di saingan bola sepak tempatan kita ni, dan sekarang ni beliau bersama Persib Bandung. So Persib Bandung pula selepas di bawah kelolaan beliau bukanlah satu, maksud aku adalah bukan satu pasukan yang kembali digeruni di sepanjang saingan Liga Tempatan untuk Indonesia ni, di mana sekarang ni selepas 17 perlawanan berada di tangga pertama, belum mencatat sebarang kekalahan. Okey, itu aku bercerita mengenai Persib Bandung terlebih dahulu. Selepas ni aku akan bercerita mengenai apa yang ada di kepala Sadil, apa yang ada di kepala Sabah FC. Lepas tu aku akan di hujung video akan bercerita adakah logik Sadil bersama Persib Bandung, lebih kurang macam tu. So antara benda yang menjadi perhatian di sini, di mana aku menggunakan 3 artikel, tajuk lah, satu, ketiga-tiganya datang daripada majority.com.my, di mana satu ni menyatakan mengenai like, komen, usikan ke Persib Bandung, jodoh Sadil Ramdhani bersama The Rhinos undang tanda tanya, di mana ini menceritakan mengenai di Instagram Sadil Ramdhani kalau aku tak silap, di mana ada beberapa komentar yang telah dilakukan oleh peminat beliau yang berada di Indonesia yang menyatakan bahawa macam ada yang mengatakan ditunggu di Bandung, Persib Bandung ya bang, dia bilang gitu. Okay, 2025 bentar lagi mas. Maksudnya mereka macam merasakan Sadil Ramdhani akan kembali ke Indonesia, dan sekali lagi klub tersebut adalah Persib Bandung, di mana Sadil Ramdhani like semua komen yang diberikan mengenai perpindahan tersebut lah, sama ada yang nyata ataupun tidak. So itu adalah menjadi tanda tanya. Kenapa perlu Sadil memberikan reaksi sedemikian? Itu adalah tanda tanya yang diberikan oleh mereka, bukan daripada aku. Pasal kalau kamu tanya aku personally, aku tiada masalah. Even kalau di ruang komentar pun orang yang against aku punya pendapat pun aku kasih like juga. So bagi aku itu adalah
normal thing untuk dilakukan oleh sesiapa sekalipun yang memiliki sosial media sebeginilah. So tapi bagi mereka ini menunjukkan keminatan Sadil untuk kembali ke negara beliau, dan ini pun dikatakan juga oleh kerana isu-isu yang pernah Sadil lalui bersama Sabah FC, tunggakan gaji, pemergian beberapa watak-watak utama keluar daripada Sabah FC juga memberi kesan kepada Sadil. Again, ini apa yang dinyatakan oleh news ni lah, bukan aku yang katakan. Seterusnya adalah news atau perkongsian diberikan oleh majoriti, satu lagi bertajuk boleh ganti Sadil, 3 sebab Sang Madak perlu sambar penyerang kecukan Norway Filipina. So di sini dinyatakan mengenai siapa yang boleh digantikan Sadil lah sekiranya Sadil meninggalkan Sabah FC. Sebenarnya benda ni bagi aku agak sensitif untuk dikatakan, untuk terus mencari pengganti walaupun tidak ada, kita cuma memiliki kabar angin sajalah, tidak ada sebarang pengesahan daripada Sadil. Tapi untuk mengeluarkan news sedemikian bagi aku agak sensitif. Tapi aku tak salahkan majoriti lah, pasal ini adalah kerja yang mereka lakukan. Even kalau aku ada maklumat sebegini pun mungkin aku akan share dengan kamu juga. Lebih kurang macam tu. Jadi menyatakan di sini memang menunjukkan, sekali lagi dikatakan di sini, Boyan Hordak adalah menjadi individu yang dikaitkan sekali lagi, of course, Persib Bandung yang akan cuba menarik minat Sadil untuk bersama pasukan mereka. So ini adalah 2 news yang berulang sekali lagi daripada majority.com.my, dan seperti mana aku katakan, majority.com.my ni dan juga beberapa perkongsian lain ni, bagi aku diorang ni, kesahihan diorang ni tidak boleh disangkal lah. So buat sepanjang aku follow diorang, sepanjang career aku berkongsi mengenai info Sabah FC kepada kamu ni, majority.com.my, Vocat, lepas tu apa lagi satu tu lupa aku nama dia, tiap apa yang mereka kongsikan boleh ataupun ternyata akan menjadi realiti. Lebih kurang macam tu. So kita tidak boleh pandang separuh mata lah tentang apa yang dikongsikan oleh mereka. Dan seterusnya guys adalah ini adalah itu adalah rumus yang telah kita dengar selama ni, yang di manakah Sadil akan pergi. Dan sekarang ni kita cuba untuk masuk ke minda Sadil Ramdhani lah, di mana benda ni telah dikeluarkan pada tahun 2024. Sekali lagi pada masa tu pun memang ada ura-ura lah mengatakan Sadil akan kembali ke Indonesia juga sebelum keluarnya nama-nama Persib Bandung, Boyan Hordak ni. Jadi di sini aku ingin berkongsi dengan kamu mengenai satu status yang dikeluarkan oleh Sadil Ramdhani yang menyatakan pendirian beliau bersama Sabah FC. So ini adalah ayat dia. Selagi orang itu memerlukan saya akan berjuang untuknya. Saya tidak boleh menggambarkan. Itu sahaja yang saya boleh sampaikan. Jika saya sudah tidak diperlukan kerana sudah ada orang lain, untuk apa saya bertahan? So status ni lebih kurang dengan Okim Sui lah, yang mereka ni menyatakan mereka ni tidak ada masalah untuk stay bersama Sabah FC selagi hikmat mereka diperlukan. So maksudnya di sini, selagi mana ada offer yang masuk kepada mereka, kita ambil gambaran Sabah FC tiada masalah lah. Tiada masalah tunggakan gaji, berada di kedudukan liga cukup bagus. Tapi selagi mana mereka diperlukan, mereka akan terus bertahan bersama Sabah FC, walaupun Sabah FC tidak mempunyai sebarang masalah. Tapi yang kita fikirkan sekarang ni, Sabah FC mempunyai masalah. So itu apa yang dikatakan oleh Sadil lah. So ini pandangan aku pula mengenai Sabah FC. Aku rasa 2 kali sudah video aku ulang di sepanjang tahun 2024 ni, di mana aku menyatakan mengenai persediaan kita untuk season yang akan datang, di mana aku menyatakan akan ada perubahan angin yang cukup besar bakal berlaku di Sabah FC kerana ia melibatkan keuangan Sabah FC. So perubahan angin besar tu boleh melibatkan penstrukturan semula, percaturan semua pemain yang ada di Sabah FC bagi menyamai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh Sabah FC. Pendapatan tu maksud aku bukanlah pendapatan macam jual merchandise tiket sahaja, tapi adalah sumbangan ataupun sponsor yang diberikan oleh pihak-pihak yang tertentu.
So sekiranya benda tu tidak menepati apa yang disasarkan, jumlah tangga gaji ke semua pemain Sabah FC, rombokan besar bakal dilakukan dan kemungkinan besar kita tidak akan melihat lagi pemain-pemain yang banyak membantu Sabah FC di sepanjang 2 ke 3 musim yang kita lalui inilah. Jadi antara individu tersebut, of course Sadir Ramdhani jugalah akan boleh menjadi mangsa untuk tidak akan bersama Sabah FC lagi. Lebih kurang macam tu. So dua benda kita kena timbang sini lah. Satu, of course, sekali lagi Sadir Ramdhani mau stay bersama Sabah FC. Kedua adalah adakah Sabah mampu untuk meneruskan keperluan Sadir, keperluan tu maksud aku kontrak tu pula maksud aku adalah tangga gaji yang diminta oleh Sadir. Sekiranya benda ni tidak dapat dicapai kata sepakat oleh kedua-dua pihak, aku yakin Sadir tidak akan bersama Sabah FC lagi lah untuk musim akan datang. Maksudnya khidmat beliau tidak diperlukan kerana bajet Sabah FC tidak mampu untuk menanggung apa yang diminta oleh Sadil pada kontrak yang akan datang. Lebih kurang begitu. So, kita pergi pula kepada logiknya Sadir Ramdhani pergi ke Persib Bandung. Setakat ni Persib Bandung adalah merupakan satu, bagi aku lah, kalau aku tengok sini memang cukup lengkap lah Persib Bandung dari segi tiap posisi. Dan bila kita tengok pula dari segi line up yang telah dilakukan oleh Boyan Hodak ni, di mana memang Boyan Hodak ada menggunakan winger, dan winger yang dimiliki oleh Boyan Hodak yang position yang sering kali Sadil digunakan sekarang ni adalah milik salah satu pemain import di Persib Bandung daripada Brazil, iaitu Cairo Alves, di mana setakat ini telah turun sebanyak 17 perlawanan, memberi 5 gol dan juga 7 assist. So, adakah logik untuk Persib Bandung mendapatkan Sadir Ramdhani bagi berada di posisi tersebut, sedangkan Persib Bandung mempunyai satu figura yang bagi aku cukup bagus lah, cukup kritikal bagi pasukan mereka. Lebih kurang macam tu. So, kalau Sadil dibawa masuk ke dalam posisi tersebut, bagi aku adalah satu pembaziran untuk Persib Bandung, unless mereka memerlukan satu lagi pemain berada di tempat tersebut untuk memastikan ada persaingan yang sihat di posisi tersebut, di mana kedua-dua pemain akan memberikan aksi 100%. Ataupun position Sadil akan diubah kepada bahagian kiri, di mana sekarang ni diisi oleh seorang pemain lokal tu Beckham Putra yang setakat ni 15 perlawanan, 2 gol dan 1 assist. So tidak berapa konsisten lah. So adakah ini position yang cuba diberi tumpuan untuk dibaik pulih oleh Boyan Hodak, dan Boyan Hodak memberikan pandangan bahawa Sadil cukup sesuai untuk memperbaiki di bahagian tersebut. Itu persoalan dia. Dan kalau kita tengok, sekiranya lah Sadil tidak pergi ke Indonesia, aku rasa Sadil tidak akan pergi ke Thailand, Sadil tidak akan pergi ke Eropah, ini bagi pendapat aku. Tapi Sadil berpotensi untuk kekal di Malaysia, dan bagi aku antara dua tim saja yang layak untuk mendapatkan hikmat Sadil, of course adalah Selangor sendiri, di mana bagi aku kenapa Selangor, kerana Faizal Halim sudah tidak memberikan persembahan seperti mana persembahan beliau dulu selepas insiden yang beliau telah alami. So aku rasa Sadil nampak logik untuk berada di situ. Dan keduanya aku rasa Terengganu, kerana Terengganu tidak mempunyai pemain yang kekal untuk berada di bahagian winger, kerana apa yang mereka miliki sekarang adalah loan daripada JDT. So adalah logik untuk mereka mendapatkan juga hikmat Sadil bagi memperkuatkan lagi skuad mereka, of course, bagi musim akan datang lah. Pasal kita tidak akan bercerita pada musim ni jadual pemilihan kedua sudah tutup. Apa yang kita berceritakan sekarang ni adalah apa yang akan berlaku di season yang akan datang. So harap maklum benda itulah. Jadi itulah dia guys, apa yang dipersoalkan oleh Amit KK dan seterusnya. Sekali lagi, apa yang aku bagi pada kamu tu adalah pendapat aku sahajalah. Kerana bagi aku, sekiranya Sabah FC tidak mampu untuk mendapatkan keuangan yang cukup stabil pada season akan datang, sudah pasti hikmat Sadil mungkin terpaksa bukan diorang mau, tapi terpaksa dilepaskan bagi menampung kestabilan dan juga
untuk mengekalkan kelab Sabah FC inilah, kerana aku pasti mereka tidak mau kelab Sabah FC ini terkubur di saingan bola sepak tempatan kita. So itu adalah sekali lagi pendapat aku guys. Again, bukan semua aku cakap ni betul. Sekali lagi ini adalah pendapat aku saja. Dan seperti biasa, aku juga ingin mendengar pendapat kamu mengenai cerita ni. Anda boleh letakkan di ruang komentar di bawah. Dan selepas ni, aku akan fokus untuk match seterusnya lah, di mana aku akan start mula upload video mengenai head to head untuk Sabah FC dan juga sebelum 90 minit untuk perlawanan menentang JDT yang akan berlangsung pada 11 hari bulan nanti. Berjumpa di video seterusnya guys. Assalamualaikum.